Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Saya Muhammad Saleh bin Syekh Yusof daripada Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Kuala Kecil Kedah Teruman. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Pendekatan Genetik dalam Tafsir Nur Al-Ihsan. Satu kritikan terhadap karya Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran. Tafsir Nur Al-Ihsan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id bin Omar adalah sebuah karya dalam bidang tafsir Al-Quran. Masyarakat Islam telah menggunakan karya ini sebagai rujukan untuk memahami maksud ayat-ayat suci Al-Quran. Terdapat kritikan hebat yang dilakukan terhadap karya ini oleh sebahagian pengkaji kerana tidak terdapat rujukan yang jelas ketika pengarang menghuraikan ayat-ayat Al-Quran. Fakta-fakta yang terdapat dalam tafsir Al-Ihsan, pengkaji terdahulu mengatakan bahawa tiada rujukan, tiada nota taki yang menyokong fakta-fakta tersebut. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengesan sumber-sumber rujukan yang digunakan oleh Omar dalam tafsir Al-Ihsan. Di samping pengkaji mendedahkan bagaimana rujukan-rujukan tersebut diolah. Kajian ini menggunakan pendekatan genetik yang diperkenalkan oleh Coleman, bertujuan mencari dan mengenal pasti teks rujukan yang digunakan. 5 pendekatan. Dapat 5 pendekatan yang pengarang tafsir Al-Ihsan guna ketika menukil teks daripada karya rujukan beliau. Iaitu yang pertama, menukil teks secara tepat dan selari dari teks karya Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran. Pengarang menukil teks secara abstrak ataupun maknawi daripada karya tersebut. Pengarang menghilangkan beberapa perkataan dari teks yang dirujuk sebelum dimuatkan ke dalam karya tafsir Al-Ihsan. Pengarang menambah huraian dan penjelasan terhadap teks yang dinukil serta pengarang menafikan sebahagian teks yang dirujuk. Menafikan itu makna dia, mana dia apa? Menafikan ialah apabila pengarang membuat satu percanggahan. Teks daripada karya yang dirujuk tak sama dengan fakta yang dinyatakan dalam tafsir Al-Ihsan. Kata kunci tafsir Al-Ihsan, Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran, pendekatan genetik, membandingkan, mengkritik. Perbincangan. Penyelidikan ini dilakukan terhadap 5 aspek yang dibincangkan dalam tafsir Al-Ihsan, iaitu sabab nuzul ayat, hadis-hadis Nabi SAW, kisah-kisah dari sumber Al-Isra'iliyat, ayat-ayat An-Nasikh dan Al-Mansukh, dan teks mengenai fadilat-fadilat. Dapat 4 aspek yang ada kaitan dengan karya Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran yang dibincangkan oleh pengarang, iaitu sabab nuzul ayat, hadis-hadis Nabi SAW, kisah-kisah dari sumber Al-Isra'iliyat, dan teks mengenai fadilat-fadilat. Pengarang telah menggunakan 5 pendekatan ketika memindahkan teks dari Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran dalam tafsir Al-Ihsan. Apa dia pendekatan itu? Iaitu memetik teks secara selari, memetik teks secara abstrak, menghilangkan beberapa perkataan yang terdapat dalam teks Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran, menambah keterangan terhadap teks yang dipetik
dan menukar atau mempertikai sebahagian teks yang dirujuk. Dapatan. Rumusan dapatan adalah seperti berikut. Pertama, pengarang memetik teks secara selari dari karya tersebut di mana teks yang ditulis olehnya sama dengan teks asal dari teks Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran. Pendekatan pertama ini merangkumi 12 teks iaitu 24%. Merangkumi sebab nuzul ayat 3 teks, 5 teks hadis Nabi SAW, 2 teks kisah-kisah Al-Israiliyat, dan 2 teks mengenai fadilat. Kedua, pengarang memetik makna teks yang terdapat dalam teks Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran dan kemudian beliau mengolah makna teks itu lalu dijadikan sebagai teksnya sendiri. Dapat 13 teks iaitu 26%, di mana pengarang merujuk kepada karya Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran dengan pendekatan kedua ini, iaitu 4 teks mengenai sebab nuzul ayat, 7 teks hadis Nabi SAW, dan 2 teks kisah-kisah Al-Israiliyat. Baik, ketiga, pengarang menghilangkan ayat atau kalimah tertentu daripada teks yang dinukil dari karya Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran. Terdapat 15 teks iaitu 38%, di mana pengarang menggunakan pendekatan ketiga ini, iaitu 7 teks sebab nuzul ayat, 8 teks hadis Nabi, 3 teks kisah-kisah Israiliyat, dan 1 teks tentang fadilat. Keempat, pengarang telah memperluas keterangan dan huraian teks yang beliau rujuk untuk memudahkan masyarakat memahami isi kandungan dan tafsirannya. Pendekatan keempat ini melibatkan 4 teks iaitu 8%, di mana pengarang membuat penambahan pada 1 teks sebab nuzul ayat, 2 teks hadis Nabi SAW, dan 1 teks tentang kisah-kisah Al-Israiliyat. Dan yang kelima yang terakhirnya, pengarang telah menukar atau menyanggah maklumat yang terdapat dalam Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran yang dipinjam. Dapat 2 teks di mana pengarang telah melakukan cara kelima ini, iaitu 1 teks hadis Nabi SAW dan 1 teks tentang kisah-kisah Al-Israiliyat. Baik, kesimpulannya ialah kerja mendapati bahawa pengarang berjaya merealisasikan tujuan untuk memperkukuh tafsiran beliau. Kejayaan pengarang terhasil adalah teks yang ditulis mengenai satu aspek. Contohnya hadis Nabi SAW dalam tafsir Al-Ihsan sesuai dengan teks yang dirujuk dari Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran, di mana persamaan itu bertepatan dengan bentuk teks dan kandungan teks. Manakala pengarang gagal merealisasikan tujuan untuk mengukuhkan tafsirannya itu ketika teks yang ditulis bertentangan dengan teks yang dirujuk. Hal ini disebabkan boleh dilihat ketika teks tafsir Al-Ihsan menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah memerintahkan isterinya iaitu Khadijah untuk menyampaikan salam kepada 3 wanita. Walaupun begitu, teks tafsir Al-Ihsan menyatakan bahawa 3 wanita tersebut adalah Maryam, Asiyah, dan Kalthum. Sementara menurut teks karya Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran bahawa 3 wanita tersebut ialah Maryam, Asiyah, dan Kalimah atau Hakimah. Jadi dua-dua teks ini dia saling bercanggahan, saling tidak menepati. Okay. Berdasarkan analisis yang telah dibuat, karya Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran dijadikan rujukan oleh Omar pada 4 aspek yang terdapat dalam tafsir Al-Ihsan, iaitu sebab nuzul ayat mewakili 15 teks iaitu 30%, hadis Nabi SAW 23 teks iaitu 40%, kisah-kisah Israiliyat 9 teks iaitu 18%, serta 3 teks tentang fadilat iaitu 6%. Oleh itu, artikel ini membuktikan bahawa pengarang tafsir Al-Ihsan
dalam menghasilkan karya tafsir ayat ini tidak menggunakan fakta yang tidak berasas atau menggunakan pendapatnya sendiri. Hal ini disebabkan beliau telah menjadikan karya Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran sebagai salah satu karya yang menjadi rujukannya dalam mentafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.